Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini dapat kita menyambung pengajian kita, dan kita telah sampai kepada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Muqaffi. Muqaffi, nabi yang datang sesudah nabi-nabi dan nabi yang mengikuti nabi-nabi yang terdahulu, maksudnya membawa risalah yang sama daripada nabi-nabi yang terdahulu. Okey. Jadi al-Muqaffi maksudnya adalah nabi yang datang sesudah nabi-nabi dan baginda membawa risalah yang sama seperti mana nabi-nabi yang terdahulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kan? Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bangsa manusia. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebut ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan titah perintahnya kepada penghuni langit, kan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku nak jadikan khalifah di muka bumi ini. Nun jauh di sana tu, kan? Bukan di muka bumi ini. Kita diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita diciptakan sebaik-baik kejadian, sebaik-baik kejadian. Tidak ada yang dapat setanding dengan kejadian manusia ini, sebaik-baik kejadian. Kemudian dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kan, dengan tujuan asalnya manusia ini diciptakan, diturunkan manusia ini ke bumi. Manusia yang awal iaitu Adam alaihissalam dan juga Hawa alaihissalam turun ke muka bumi. Ahli sirah menyatakan bahawa Adam diturunkan di Silan. Silan tu sekarang Sri Lanka. Kat Sri Lanka tu dia ada satu gunung, dipanggil situ ada Adam Peak, tapak kaki Nabi Adam. Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah ni dekat Mekah, dekat Jeddah lah, dekat Mekah, dekat Saudi Arabia sana tu. Okey. Kemudian mereka pun berjalan bertemu dekat Padang Arafah. Padang Arafah, tempat kita anak cucu Adam ni berkumpul sebagai rukun pada haji. Kan? Haji rukun haji adalah perhimpunan di Padang Arafah. Okey, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi terdahulu ni membawa risalah yang sama. Apakah risalah itu? Dua perkara. Yang pertamanya tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ni berasal daripada perkataan esa, wahid. Kan? Wahada yuwahidu tauhid. Maknanya esa, satu, yang tunggal. Tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya apa risalahnya? Iaitu menjauhi sifat syirik. Menjauhi sifat syirik. Syirik ni iaitu menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Kan? Ni dia. Jadi kita akan pergi satu-satu. Kita tengok risalah para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu sama. Kan? Seperti mana dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sama, iaitu tauhid. Tauhid ni mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan juga menghindarkan syirik, menghindarkan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ni. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita bicara mengenai tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara daripada 5 sudut. Daripada 5 perkara. Daripada 5 perkara. Yang pertamanya yang dikatakan tauhid, yang pertamanya mengajarkan kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Allah tu wujud. Ada Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan segala-galanya yang berada dalam muka bumi ini. Yang sampai Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Allah kata apa? Lihatlah alam ini. Lihatlah diri kamu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tidakkah kamu melihat? Dalam diri kamu ni kamu tak melihat ke kejadian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, lihat kejadian alam. Kejadian alam, kita tengok kejadian alam, kan? Kita tengok langit, kan? Kita tengok Allah Subhanahu wa taala sebut awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidakkah kamu perhatikan burung? Dia mengepakkan sayapnya itu
mengapakkan sayap itu, kamu lihat, ma yumsikuhunna illa rahman. Tidaklah yang yang dapat dia kepak tu, dia boleh kepak kecuali Allah yang izinkan dia. Kita kata dia ada kepak, dia boleh terbang ke? Apa nak minta izin ke apa semua kan? Allah sebut dalam Quran, Allah kata apa? Kamu lihat burung, ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak dia mengepak tu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hari ni kita perhati burung, kalau dia terbang tiba-tiba dia macam hilang balance dia tu, keseimbangan dia, maknanya udara kosong tu. Tengok perhatikan. Kan? Ini pertama sekali, tauhid adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan wujud Allah Subhanahu wa taala itu bukan semata-mata dengan ilmu. Sampai kita rasa memang Allah tu ada sama kita ni. Itu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab manusia ni walaupun dia cuba untuk menafikan kewujudan Allah, orang-orang moden sekarang kan yang berpegang dengan Scientology, Tuhan adalah sains. Ini manusia. Sebab itu Nabi risalah para anbiya alaihi wassalatu wasallam terdahulu, adanya Tuhan, adanya kuasa. Itu yang pertamanya yang menjadi yang mentadbir kejadian-kejadian ini. Kemudian yang keduanya Tuhan itu siapa Tuhan? Yang keduanya dibahaskan risalah tauhid tu, siapa tu Tuhan? Pertama wujudnya Tuhan, wujudnya Tuhan yang pertama. Yang keduanya diajarkan kepada kita tentang siapa tu Tuhan. Rabb dipanggil, kan? Tuhan. Siapa tu Tuhan? Disebut dan dikekalkan dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Rabb maksudnya ada satu Rabb, ada satu Allah. Ya Rabbi, ada satu Allah, ada satu Tuhan yang bukan Tuhan di dunia ini. Bukan patung-patung, bukan berhala-berhala, bukan dewa-dewa, bukan jin-jin yang ada kat dunia ini disembah, tidak. Ada satu Rabb, ada satu Tuhan yang menciptakan alam ini. Seluruh alam, bukan saja Tuhan satu alam, Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dipanggil, maknanya memperkenalkan Rabb. Tauhid tu yang keduanya memperkenalkan Rabb. Yang pertama memperkenalkan wujudnya Tuhan, yang kedua memperkenalkan Rabb, Tuhan. Ada Tuhan yang bukan patung-patung ni, yang bukan patung-patung, yang bukan yang bukan berhala-berhala, yang bukan api, yang bukan matahari dan sebagainya. Sebab ada orang yang menyembah api. Saya pernah jumpa. Saya dalam perjalanan pergi ke Iran, lawatan ulama ahli sunnah wal jamaah di sana satu ketika dahulu. Okey. Jadi dalam perjalanan daripada Isfahan, kita nak pergi ke kota Allahumma salli alaihi wasallam, kita nak pergi ke kota Shiraz. Shiraz ni banyak ulama-ulama Islam tau. Kalau kita dengar nama Asy-Syirazi, ulama Asy-Syirazi itu daripada Shiraz sana tu. Jadi kami bertolak agak lewat petang daripada Isfahan, nak sampai ke Shiraz tu nak senang faham Kuala Lumpur nak pergi Kota Baru, nak senang faham. Siapa orang Kelantan dia goyang ataupun gini naik. Macam mana kalau orang selatan nak pergi Rompin. Macam tu naik. Okey. Atau nak pergi Kelantan macam tu. Okey. Sampai dekat Gua Musang dah tak larat. Driver kami dah tak larat dah. Maknanya ada lagi lebih kurang dalam 100 lebih lah untuk pergi Kota Baru, tapi dah tak larat dah, pukul 2 pagi dah macam tu. Jadi kita singgah satu kota kecil bernama Solestan. Okey. Kota kecil bernama Solestan. Kalau tuan-tuan type kat Google nama Solestan, ada satu orang sahabat sama saya tu, dia tuliskan perjalanan kami sampai ke Solestan tu. Macam Gumusang lah, kota kecil, bandar kecil macam tu. Cari hotel, rupanya Solestan tak ada hotel. Jadi ada budak-budak muda berkumpul tu, dia tengok kita cari-cari, dia pun panggil, kita pun singgah. Dia kata, kau nak pergi mana? Kami cari hotel. Oh, sini tak ada hotel. Tapi aku tengok kau ni dah penat dah. Kau tidur rumah aku je lah. Tidur rumah aku je. Dia 4-5 orang berkumpul tu. Jadi kita pun pakat-pakat. Bolehlah kita tidurlah dekat dia ni. Jadi sementara orang yang tuan rumah ni, dia kata isteri aku pun tak ada, dia balik kampung. Rumah aku kosong. Dia aku siapkan rumah.
Dia siapkan rumah kat dalam ni, kita kat luar ni berbual-bual. Dia kata, aku sebenarnya ni, aku bukan agama Islam tau. Oh ya ke? Saya kata, kau Islam? Aku menyembah Tuhan bintang dan Tuhan apinya. Tuhan aku Ahura Mazda. Ahura Mazda Tuhan aku, kata dia. Kan? Saya pun senggol kawan saya. Kan? Tak pasal kita jadi korban Ahura Mazda malam ni. Tuhan aku Ahura Mazda. Penyembah bintang, penyembah api. Zaman sekarang masih ada lagi orang penyembah bintang, penyembah matahari. Kan? Jadi tauhid Rabb, mengenalkan siapa Rabb, bukan Tuhan-Tuhan yang berada di dunia ini. Bukan. Kan? Waktu saya dah habis program di Shiraz, kami berjalan pergi ke satu kota pula. Nama kota itu Yazd. Y-A-Z-D, Yazd. Dekat situ ada satu kuil lama. Kuil orang Majusi. Kuil orang Majusi. Kan? Apinya itu adalah dah dijaga selama 1400 tahun, dekat 1500 tahun. Api yang dijaga tu. Api yang dijaga tu dekat 1500 tahun. Api itu dihidupkan dengan arang batu. Ada yang menjaga, pakai celak, pakai benda tebal lagi, kan? Bawa tongkat kat macam mimbar tu, besi bengkoknya tu, tengok mata gitu kan. Rupanya kuil itu adalah kuil yang ketika Nabi SAW lahir, padam apinya itu. Kan dalam kitab Ad-Dibai ada menyatakan, ketika Nabi SAW lahir, pada malam itu terpadam api sembahan Majusi yang berumur 1000 tahun. Maknanya dah dijaga 1000 tahun. Malam Rasulullah lahir, terpadam sebulan api itu. Kemudian diusir, hidupkan, hidup sampai sekarang. Masih jaga, dekat 1500 tahun. Saya datang tu kan, kopiah macam ni, dia tengok je agak, dia ingat saya nak padam api dia agaknya. Ikut je saya pergi mana-mana, tengok kan. Jadi kan ada orang yang menyembah api. Rupanya api itu api yang dalam kitab Ad-Dibai itu. Kan? Yang ketika lahir Nabi SAW, maka terpadamlah api sembah Majusi yang telah dipelihara selama 1000 tahun. Dan dekat Yazd, dekat satu kota dekat Yazd, dekat Iran sana tu. Jadi bukan Tuhan itu. Jadi Rabb, satu Tuhan yang bukan yang ada kat dunia ini, bukan. Itu yang Al-Quran Allah sebut banyak perkataan Rabbil Alamin. Kemudian dalam hadis pun Nabi SAW sebut banyak perkataan Rabb, iaitu bukan Tuhan yang kamu pandang ini. Sampai satu ketika beberapa sahabat ketika dah Islam pernah tersengih-sengih dia seorang. Dia kata dulu kan kita ni menyembah berhala-berhala. Ada satu berhala itu dibuat daripada makanan-makanan kita, buah-buahan. Kita bawa musafir, terlambat sampai makanan dah habis. Dulu tak ada RNR macam kita ni kan. Jadi yang ada tengah Tuhan je. Masing-masing tengok Tuhan. Macam lazat je Tuhan ni. Lama-lama tak tahan. Sebab tak, patutnya balik seminggu lebih, makanan dah habis. Patahkan tangan Tuhan, dimakannya tangan Tuhan, patahkan badan, lama-lama tinggal kepala. Sorry lah Tuhan, maafkan kepala. Mereka teringat ketika mereka menyembah yang bukan Rabb. Maksudnya berhala-berhala yang mereka cuba bayang-bayangkan. Jadi selagi mana kita boleh membayangkan itu bukan Rabb, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk pun. Kita tak boleh nak bayangkan. Dalam hadis pun Nabi sebut kan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maknanya kamu kenangkan sifat Allah, jangan kenangkan zat Allah, kamu tak akan tercapai. Tak akan terfikir, dan dia tak akan sama dengan makhluk-makhluk. Tak akan sama dengan apa-apa makhluk pun. Kemudian yang ketiganya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid memperkenalkan secara ilah pula, ilah. Memperkenalkan wujud Allah pertama, yang keduanya memperkenalkan Rabb, ini Tuhan yang bukan di dunia ini, yang ketiganya memperkenalkan ilah pula. Ilah yang ada dalam kalimah tauhid kita, la ilaha illallah. Itu tauhid. Okey. Di sana ada beberapa agama yang tak menyembah Tuhan-Tuhan di dunia. Contohnya agama Nasrani, contohnya agama Yahudi. Tapi walaupun dia menyembah Rabb Allah itu, dia telah menyebabkan maknanya kepercayaan kepada Allah tu rosak dah. Allah tu ada anak lah dan sebagainya. Yang Islam
ataupun Nabi SAW bawa daripada risalah Nabi-Nabi terdahulu memperkenalkan ilah. Siapa itu? Itulah Allah Subhanahu wa taala yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak beranak, tidak diberanakkan, tidak ada siapa pun sama dengan dia, ilah. Jadi tauhid yang ketiganya adalah mengenalkan Allah itu, la ilaha illallah itu. Kan? Jadi maknanya penyembahan kepada Allah semata-mata. Sebab itu hari ini orang Melayu kita kan belajar kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kita terjemahkan la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Tapi ilah tu adalah 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna. Itulah ilah. La ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada membela melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada menyelamatkan melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi jalan keluar melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada segala-gala melainkan Allah. Itu ilah tu. So pergantungan kita ilah pada Allah itu. Kan, sebab tiada segala-gala melainkan Allah. Tiada segala-galanya yang berkuasa melainkan Allah. Itu kena latih bukan saja ilmu tau. Kena turunkan sampai ke sini ya. Sampai kita dapat merasakan benda ini. Kemudian yang keempatnya yaitu diperkenalkan mengenai sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah ada 99, kan? Walillahil asmaul husna. Bagi Allah ada nama-nama yang baik yang melambangkan siapa Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, kan? Semua itu nama-nama Allah itu melambangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah banyak ada sifat-sifat yang baik. Tapi kita ahli sunnah wal jamaah paling kurang kita kena tahu 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, satu sifat yang harus, 41 sifat memperkenalkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Paling kurang kena tahu 40 sifat, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan satu. Sebab ini akan guide kita daripada tersilap tafsir. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith. Itu kena belajar. Sebab kalau kita tahu Allah tu tidak sama dengan makhluk, maka kita tidak akan samakan. Seperti mana ada orang di luar sana menyamakan Allah dengan makhluk. Ada tahu orang mengajar, dia mentafsirkan ayat Quran, yadullahu fawqa aidim, tangan Allah bersama tangan mereka. Oh, tangan Allah macam tangan kita ni. Dia tafsirkan macam tu. Kan? Maha suci Allah. Sebab Allah tu mukhalafatuhu lil hawadis. Allah tidak sama dengan makhluk-makhluk. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, 41 sifat tu kena faham. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus. Kan? Boleh mana belajar tentang mengenal Allah dari sudut mengenakan sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya iaitu para anbiya alaihi wassalatu wassalam memperkenalkan, iaitu mustahil Allah bersifat dengan sifat yang buruk. Mustahil Allah bersifat dengan sifat-sifat yang buruk. Mustahil Tuhan bersifat dengan sifat-sifat yang buruk. Sebab itu hati kita kena jaga. Kita berdoa, kita tak rasa doa kita dimakbulkan, kan? Jangan kita marah-marah Tuhan. Tuhan, doaku tak dengar pun. Aku sembahyang duha bertahun-tahun tak murah rezeki pun, kan? Kan Allah dah rezekikan kita untuk sembahyang itu pun dah besar sebenarnya dah. Sebab itu kadang-kadang Allah dah rezekikan kita untuk beribadah, tapi belum tahap yang kedua seterusnya. Tahap kedua apa? Allah belum rezekikan lagi untuk memenuhi semua yang kita minta selaras dengan apa yang kita minta. Kita minta Allah bagi tapi tak selaras dengan kita minta. Tapi dah step pertama Allah rezekikan kita beribadah. Sama juga ada orang yang buat mungkar kan, dia buat benda mungkar, Allah tak bagi step seterusnya, iaitu Allah tak murka dan balas ketika itu. Kan rezeki juga. Ini kita sebagai isteri derhaka pada suami kan. Contoh ni isi kat Baghdad bukan sini ni Baghdad. Kan? Menderhaka pada suami, kan dah buat satu step, mana buat dosa tu, tapi Allah tak step seterusnya, Allah tak murka menjadikan Allah seksa kita, tak.
Kan sayang Allah SWT pada kita tu. Macam tu juga hari ini kita beribadah. Jangan ingat beribadah tu kosong. Mana Allah ada rezekikan kita beribadah. Cumanya tahap kedua belum lagi diberikan kepada kita. Apa yang kita minta, itulah yang kita dapat. Sebab belum tentu yang kita minta benda tu bagus untuk kita. Belum tentu. Kan? Tapi Allah mesti bagi. Kadang-kadang kita minta A, Allah bagi B tau. Kita minta jadi kaya, Allah bagi kita sihat. Kadang-kadang Allah mesti bagi, tapi belum tentu sesuai dengan kita. Macam tu juga kita kadang-kadang kita minta pada Allah, minta sangat, nangis kita, Allah tak bagi. Sebab kita minta, kita rasa itu baik buat kita, tapi sebenarnya tak. Allah bagi benda lain yang lebih baik buat kita. Allah tahu. Kita dengan pemikiran kita tak sampai lagi benda itu mudaratkan kita. Kan? Kalau kita minta, ya Allah rezeki, minta murahlah rezeki, Allah murah rezeki, Allah murah rezeki, Allah, takut kita diberi murah rezeki ketika itu, kita makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah bagi kita kesihatan, walaupun rezekinya tak muai seperti mana kita minta, tapi dengan sihat terus boleh bagi rezeki, mencari rezeki dengan baik, dan terus boleh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kadang-kadang kita minta, ya Allah suami aku ni tuan pening kepala aku, ya Allah. Setiap kali berdoa, setiap kali itulah buat hal, kan? Setiap kali berdoa, setiap kali lah buat hal. Aduh, Allah tunjuk macam-macam kat kita tu, kan? Kadang-kadang kita minta suami yang soleh, Allah bagi anak-anak yang soleh-solehah. Anak kita bagus, belajarnya bagus, akhlaknya bagus, kan? Mungkin suami kita lagi 2-3 tahun dah nak padam. Kita, Wallahualam, saya maaf semua. Contoh, anak ini yang akan membela kita, anak ni. Tapi kita doa, ya Allah, aku nak suami soleh. Allah tetap bagi, tapi Allah bagi melalui anak yang soleh. Kan dalam Quran Allah sebut surah Maryam, kan, cara berdoa nidaan khafiyah. Nidaan khafiyah ni dengan seruan yang lemah lembut. Okey. Kita ni syarat supaya doa kita tu dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena buat penyerahan diri. Penyerahan diri, mana kita serahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, cuba tengok dua contoh doa ni. Dua contoh doa ni. Dua contoh doa ni. Ya Allah, ya Tuhanku, suami aku buat lagi tipu aku, ya Allah. Balaslah ya Allah, biar pancit tayar kereta dia, ya Allah. Kau tunjukkanlah ya Allah. Kita boleh minta macam gitu, tapi itu bukan cara dia. Yang disebut surah Maryam nidaan khafiyah. Nidaan khafiyah penyerahan. Mulakan dengan ya Allah, penyerahan kita dulu. Ya Allah, suami aku memang bual, tapi aku juga bukan orang yang baik, ya Allah. Jadi kalau aku isteri yang solehah, ya Allah, yang akhirnya soleh itu keberkati satu keluarga, yang suami itu akhirnya jadi baik juga dengan solehahnya aku, ya Allah. Aku banyak kelemahan, sembahyang aku banyak lagi belum sempurna, ya Allah. Puasa aku, mana penyerahan, kan? Ya Allah, anak-anak aku, ya Allah, kan barangkali beginilah perasaan ibu dan ayah aku waktu aku kecil, ya Allah. Yang sampai menyempitkan hati aku ni, ya Allah, aku minta ampunlah padamu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak ni anak yang solehah, ya Allah. Beza kan dengan anak ni memang keras hati lah, ya Allah. Aku serah engkau lah, ya Allah. Jadi apa-apa jadi, malah kau fikir lah. Kan beza tu. Kan beza tu, kan. Ini dipanggil nidaan khafiyah, kan? Nida yang penyerahan. Doa tu dengan penyerahan. Doa tu kita serah diri dulu. Aku tahu, ya Allah, aku bukan suami yang baik. Aku macam mana, sebab itulah isteri tu kasar. Aku tak mampu didik dia lagi, ya Allah. Ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Ini kadang-kadang kita doa dengan yang marah-marah, kan? Time senang, malas berdoa pula. Ya Allah, doa aku sebiji macam semalam lah, ya Allah. Time senang, time senang. Time susah marah-marah Tuhan. Ini yang diperbetulkan. Tauhid maksudnya mustahil Allah bersifat dengan benda-benda yang buruk. Jangan, kita kena ubah diri kita. Adab. Ini kan surah Maryam Allah sebutkan. Cara berdoa kan nidaan khafiyah. Nidaan khafiyah ni perkataan yang berserah, lemah lembut, memang berserah. Cerita dulu kelemahan kita. Aku lemah, ya Allah. Aku tak tahu nak buat apa-apa, ya Allah, sekarang ni, ya Allah. Kan aku berserah pada Engkau. Arti yang wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Kamu bertawakal kepada Allah, cukup bagi kamu dah. Cukup. Kan tak payah dah kamu tak tolong siapa, cukup. Allah akan bela kamu. Jadi bimbang kakak tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, Rasul Al-Muqaffi, Rasul yang datang setelah Nabi-Nabi, membawa kisah tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah, 5 benda tadi, iaitu wujudnya Allah, dan mengajarkan Rabb Tuhan yang bukan kat dunia ni. Kemudian maknanya yang makhluk-makhluk yang bergambar-gambar ni ataupun berbentuk berhala,
Yang ketiga ilah pula. Banyak Tuhan ni, siapa tu? Allah itu. Kan? Yang keempatnya sifat-sifat Allah yang baik dan nama-nama Allah yang baik. Baik kita ahli sunnah wal jamaah, 41 sifat tu kita belajar. Bukan itu semata-mata sifat Allah, tapi itu guide dia. Kita kena belajar benda itu. Ada setengah orang petikai. Sifat yang wajib baik Allah 20 aja. Siannya. Kan? Patutnya memang beribu. Ya beribu, tapi 20 ini guide kita. 20 yang mesti kita tahu, yang mesti kita ni guide kita. Sifat Allah lah banyak, tapi ini guide dia. Saya pernah dengar orang petikai kan, apalah ahli sunnah ni kan 20 sifat je, bukan. Itu kita punya guide. Okey. Dan yang terakhir, mustahil Allah bersifat dengan sifat-sifat yang buruk. Kalau kita faham begitu, kita renung dan kita tingkatkan kita punya kefahaman tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya dan dikurniakan rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Tauhid kita kuat, maknanya kita bertakwa kepada Allah. Allah sebut ada masalah, Allah bagi jalan keluar bagi masalah dan diberi rezekikan sumber yang tidak disangka-sangka. Siapa yang tak ada masalah di antara kita? Semua kita diuji dengan masalah. Dan memang Allah Subhanahu wa taala jadikan masalah tu itulah kehidupan manusia, kan? Ada dua benda Allah jadikan untuk kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu masalah, satu lagi hajat. Hajat. Kita ada hajat, kita akan minta, dan kita ada masalah, kita akan balik kepada Allah. Dua benda ni Allah jadikan untuk kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan malang kalau dua benda ni ada tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang ada dua benda ni makin jauh. Minta hajat tapi dia rasa tak tercapai, dia marah-marah pula. Kan? Atau ada masalah, dia makin jauh dari Allah. Ada juga orang macam tu, malang. Kan? So maksudnya apabila kita betul-betul ada masalah, ada hajat, ni Allah kata bertakwa, Allah bagi jalan keluar bagi segala masalah. Nabi bawa kata tuan-tuan sekalian, tak ada orang yang tidak diuji dengan masalah. Bezanya bentuk beza. Kesamaannya masalah menyempitkan hati, itu kesamaan dia. Satu ulama kata jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Nanti kita tidak akan dapat apa-apa kebahagiaan. Yang bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain, ustaz. Suami orang tu bukan romantik lagi, ustaz. Berjalan pegang-pegang tangan, ustaz. Suami saya ini 6 tiang ditinggalkan saya, ustaz. Ya, suami dia romantik, tapi kita tak tahu masalah dia yang lain, sebab semua ada masalah, beza dia bentuk je. Suami kita walaupun dia 6 tiang tinggalkan kita, tapi nafkah dia utamakan, kan? Maknanya boleh merancang, boleh lead rumah tangga, kan? Maknanya ada kelebihan-kelebihan dia. Jangan bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Kita tak akan dapat apa-apa kebahagiaan, kan? So kita adalah bahagian kita. Semua manusia diuji. Kesamaannya dia menyempitkan hati, kan? Kadang benda kecil-kecil menyempitkan hati kita. Keluar-keluar di masjid, kasut hilang. Mana kasut ni? Kalau hilang dua-dua belah tak apa, hilang sebelah pula tu. Apa? Maknanya orang saja ada orang hilang sebelah kasut, kan? Maksudnya menyempitkan hati. Perbezaan dia adalah bentuk saja. Tapi Allah sebut bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi segala masalah. So jadilah orang yang bertakwa kepada Allah, kan? Seperti mana Nabi Al-Muqaffi, kan? Mengajak kita bertauhid daripada risalah Nabi-Nabi terdahulu, betul-betullah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja yang boleh kita kongsikan bersama, kan? Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi beri manfaat kepada kita. Aqulu qawli ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najat at-taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.